Pernah dengar azam tahun 2020? Masa tu Dr. Mahathir berkongsi tentang cita-cita kita nak jadi negara maju pada tahun 2030. Sejak dari tahun 2019, ura-ura nak jadikan Malaysia negara maju dan negara berpendapatan tinggi bukan suatu topik perbincangan yang asing lagi. Tapi, apa maksudnya jadi negara maju? Dan apa kesannya kepada rakyat dan penduduk bila negara kita berpendapatan tinggi? Cikgu-cikgu dan kawan-kawan boleh gunakan video ini untuk jadi bahan pengajaran dan pembelajaran pengayaan untuk membincangkan kesan hutang kepada negara dan penduduknya bagi subjek matematik. Apabila kita lihat negara-negara maju lain seperti Jepun, Korea Selatan, China, Amerika Syarikat contohnya, apakah persamaan yang boleh kita perhatikan? Ya, infrastruktur teknologi, kesihatan, hartanah, pertahanan dan kemudahan yang boleh dikatakan hampir semuanya di tahap kualiti terbaik, tip-top. Nak dapatkan semua ini, mestilah memerlukan pembelanjaan yang besar juga. Betul tak? Sebagai penduduk negara maju, kita akan dapat sama menerima dan menggunakan manfaat daripada penyediaan infrastruktur yang bagus dan berkualiti tinggi ini. Tapi, bila dah berbelanja besar, sudah tentulah ada kemungkinan yang keperluan kewangannya pun besar. Bukan semua pembelanjaan untuk bina bangunan, buat program sosial dan sediakan teknologi hebat-hebat ini kerajaan boleh bayar cash. Dan di sinilah berlakunya hutang negara. Hutang negara ialah apabila liability, macam pembelanjaan dan hutang sesebuah negara melebihi daripada pendapatan yang diterima. Sebagai contoh, kalau Malaysia nak buka hub teknologi angkasa lepas, macam NASA Malaysia lah. Perbelanjaan semua kelengkapan dan persediaan membuatkan negara kita berhutang sana sini dan akhirnya tak mampu bayar hutang. Kadar keberhutangan negara melebihi tahap yang kerajaan boleh tanggung. Inilah permulaan krisis hutang negara. Kalau individu dan keluarga ikat perut, potong belanja, menyimpan, kita akan dapat lebih banyak wang. Berbeza dengan negara, kalau kerajaan berjimat cermat dan tidak berbelanja, ekonomi tak akan berkembang dan pendapatan negara pun tak akan ada. Antara cara yang kerajaan boleh lakukan untuk tingkatkan modal dan nilai bond supaya boleh tambah duit adalah sama ada kurangkan belanja atau tambah pendapatan. Bila kerajaan kurangkan berbelanja, maknanya program-program dan kelebihan, dapat bantuan dan sebagainya kita takkan dapat dah lah. Bila nak tambah pendapatan, kerajaan boleh tambah atau naikkan kadar cukai. Mana-mana pun yang kerajaan buat akan menyebabkan kelembapan ekonomi. Yalah, orang tak ada insentif nak berbelanja. Kerajaan boleh juga cetak lagi duit dan mudahkan pinjaman untuk tingkatkan pendapatan. Bila penduduk berhutang dengan negara, kerajaan boleh dapat duit daripada pembayaran hutang dan faedah hutang tersebut. Maksudnya, penduduk tak lepas daripada kitaran hutang dan cetakan berluasa akan menyebabkan nilai mata wang jatuh. Jadi, bagaimana nak bersedia dan sama-sama membendung risiko krisis hutang negara? Ingat ya, negara cuma boleh buat duit apabila penduduknya belanja duit. Jadi, amalkan tabiat kewangan yang bagus seperti menabung secara konsisten untuk menghadapi musim inflasi. Harga barang naik tetapi kita masih mampu membeli seperti biasa. Liability kita seperti hutang mungkin menjadi beban apabila hutang negara meningkat dan kadar faedah kita pun naik sama. Akhir sekali, semua ini akan menjana ekonomi negara dan bekalkan duit untuk dana kerajaan selesaikan hutang negara. Ada banyak manfaat jadi negara maju dan banyak cabarannya juga. Jom sama-sama jadi pengurus kewangan yang bijak dan tahu apa yang berlaku supaya kita dapat melangkah menjadi negara maju dengan lebih bersedia dan bijak.